Selamat sejahtera kepada semua pelajar. Okey, kali ini cikgu akan terangkan unit 5 iaitu integriti pemacu kecemerlangan organisasi. Okey, untuk bahagian 1. Di mana untuk kali ini pelajaran kita adalah berkaitan dengan bidang 6 iaitu jati diri moral dan standard kandungan ialah 6.1 iaitu integriti organisasi. Okay, sebelum ni pelajar telah belajar semasa di tingkatan 4 iaitu berkaitan dengan integriti individu dan juga integriti keluarga. Jadi untuk tingkatan 5, kita akan belajar tentang integriti organisasi. Okay, jadi apakah cadangan nilai untuk unit ini? Okay, mari kita lihat yang pertama, kita ada nilai kejujuran, kerjasama, nilai bertanggungjawab, nilai kebebasan dan juga nilai berdikari. Untuk standard pembelajaran, murid dapat 6.1.1 menjelaskan maksud integriti organisasi. Nanti pelajar akan diterangkan apakah maksud integriti organisasi. Yang kedua, 6.1.2, murid dapat mengenal pasti cara melaksanakan integriti dalam organisasi. Bagaimana cara untuk kita melaksanakan integriti dalam organisasi? Dan juga 6.1.3 menghuraikan kepentingan amalan integriti dalam organisasi. So, untuk hari ini kita akan terangkan 3 standard pembelajaran ini. Untuk yang pertama sekali, mari kita lihat apakah maksud integriti organisasi. Apa maksud organisasi? Organisasi ni adalah satu badan atau syarikat ataupun satu pertubuhan. Maknanya yang ada hierarki organisasi, ada ketua jabatan, ada majikan, ada pekerja. Dia ada turutan dia. Ikut organisasi. Jadi kat sini apa maksud integriti organisasi? Jadi maksud integriti organisasi ialah pematuhan amalan terbaik. Maknanya sama ada patuh atau tak patuh. Kita tengok integriti maknanya kena patuh lah. Integriti maksud pematuhan. Patuh kepada amalan yang paling terbaik. Kita ada panduan dia berdasarkan pelaksanaan kod etika. Piagam pelanggan, sistem kerja dan juga proses kerja. Itu maksud integriti organisasi. Contoh di sini etika di sini bermaksud bagaimanakah kita punya disiplin dan juga sikap terhadap kerja. Itu adalah etika. Jadi di sini jika berlakunya pematuhan pada integriti organisasi ini, apa yang akan berlaku? Apa kesan dia pelajar? Jadi jika kita patuh seseorang individu ataupun dalam organisasi tertentu, contohnya seperti di sekolah atau di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia, jika adanya pematuhan integriti organisasi, apa yang akan dapat diwujudkan adalah organisasi yang telus dan tidak mudah dipengaruhi oleh orang yang berkepentingan. Maknanya kita akan dapat wujudkan sebuah organisasi, contoh macam tadi cikgu bagi tahu contohnya di sekolah yang telus, telus maknanya tiada penyelewengan dan tidak dipengaruhi oleh orang yang berkepentingan. Maknanya dalam organisasi tersebut, semua ahli organisasi, anggota organisasi melaksanakan tugas dengan amanah. Dan tidak mudah dipengaruhi ni maksud dia tidak ada berlaku penyelewengan atau mudah terpengaruh jika contohnya ada orang lain yang berkepentingan yang menawarkan rasuah contohnya. Itu adalah kesan jika pematuhan integriti organisasi dilakukan. Jadi sebenarnya pelajar integriti sebenarnya semuanya bermula dari hati. Integriti bermula dari hati. Terusnya kita lihat apa pula elemen-elemen yang patut ada dalam integriti. Kita lihat di sini ada 7 elemen penting dalam integriti. Iaitu yang pertama adalah kepantasan. Maknanya bagaimanakah seseorang ataupun anggota organisasi itu
melakukan kerja. Maknanya dengan pantas, mengikut masa yang telah ditetapkan. Kerja dapat disiapkan mengikut masa yang telah ditetapkan. Yang kedua, inovasi. Inovasi ni maknanya pembaharuan lah. Mesti ada sesuatu idea ataupun satu pembaharuan yang dapat dilakukan bagi memudahkan sesuatu kerja. Seterusnya kita ada tanggungjawab. Masing-masing tahu untuk sesebuah organisasi, untuk elemen integriti yang paling penting sebenarnya adalah tanggungjawab. Tanggungjawab di sini merujuk juga kepada accountability pelajar. Accountability ni adalah sama maksud ataupun merujuk kepada sikap tanggungjawab dan amanah. Yang keempat, disiplin. Disiplin di sini adalah pematuhan terhadap segala peraturan lah. Peraturan di organisasi masing-masing. Jadi setiap anggota perlu berdisiplin. Mesti ada disiplin. Yang kelima ialah adil. Adil di sini merujuk kepada mungkin majikan ataupun ketua jabatan, di mana layanan yang diberikan mestilah adil kepada semua anggota organisasi, terutamanya pekerja. Seterusnya yang keenam, kita ada prihatin lah. Maknanya prihatin ni peka terhadap perkembangan organisasi dan juga peka terhadap kebajikan, contohnya pekerja di sesebuah organisasi. Dan akhir sekali, mestilah ada teamwork. Teamwork di sini adalah kerja berpasukan. Jika seorang untuk lakukan satu kerja, memang kerja itu tidak dapat disiapkan. Jadi jika adanya kerja berpasukan, itu menunjukkan adanya elemen yang sangat penting dalam integriti. Untuk memastikan sesuatu kerja dapat diselesaikan dengan cepat dan juga hasilnya lebih berkualiti. Jadi kerja berpasukan di sini adalah elemen penting dalam integriti. Jadi budaya integriti penjawat awam contohnya di sini penjawat awam seperti saya lah, guru, di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Contohnya integriti penjawat awam silah melaksanakan amanah dan kuasa yang diberi untuk kepentingan umum. Tidak boleh menyalahguna kuasa, menyeleweng ataupun rasuah contohnya, dan perlu memberi keutamaan kepada kepentingan awam. Jadi pelajar, bagaimana pula cara melaksanakan integriti dalam sesebuah organisasi? Mari kita lihat, ada 6 cara untuk melaksanakan integriti dalam organisasi. Sebagaimana yang diketahui tadi, kita ada organisasi ini merujuk juga kepada, contohnya yang paling atas adalah majikan. Kita ada majikan, majikan, dan juga pekerja. Pekerja itu adalah anggota organisasi. Sesebuah organisasi. So, kita ada majikan dan juga pekerja. Jadi di sini apa cara seseorang ketua jabatan atau majikan melaksanakan integriti dalam organisasinya? Dan bagaimana pula cara seseorang pekerja melaksanakan integriti dalam organisasi? Jadi di sini ada 6 pelajar. Yang pertama kita lihat mematuhi kod etika kerja. Yang ini melibatkan semua anggota organisasi. Iaitu kita tahu bahawa tadi apa itu etika kerja. Etika atau budaya kerja ni ialah disiplin dan sikap terhadap kerja. Apa contoh? Mematuhi kod etika kerja adalah contohnya menepati waktu, menepati masa, bila datang, bila balik. Yang kedua, amanah, bertanggungjawab. Yang ketiga, yang keempat, patuh pada peraturan dan patuh pada arahan. Ini adalah contoh etika kerja yang merujuk kepada disiplin dan sikap terhadap kerja. Dan cara yang pertama ni merujuk kepada pekerja pelajar. Pekerja terutamanya. Yang kedua, kita lihat melaksanakan program kesedaran, memerangi rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa. Maknanya ini adalah cara laksanakan integriti dalam organisasi merujuk kepada majikan ataupun ketua jabatan. Jadi ketua jabatan atau majikan boleh laksanakan program kesedaran.
Okey, nak mengatasi contohnya rasuah, seleweng atau salah guna kuasa. Ya, bagaimana? Contohnya mengadakan atau memperbanyakkan kempen anti rasuah. Ini adalah cara yang boleh dilakukan oleh majikan. Okey, yang ketiga, kita lihat mengiktiraf pencapaian dan memberi penghargaan kepada warga kerja yang berintegriti. Okay, ini adalah cara yang boleh dilakukan untuk laksanakan integriti oleh majikan. Jadi majikan boleh bagi pengiktirafan untuk pencapaian ataupun kita bagi penghargaan lah kepada pekerja yang berintegriti dan juga cemerlang. Contohnya boleh berikan sijil anugerah pekerja cemerlang. Okay, dan yang keempat, memperkukuhkan dan menguatkuasakan semua peraturan dan undang-undang organisasi. Okey, ini cara yang boleh dilaksanakan oleh siapa? Oleh majikan juga. Di mana majikan atau ketua jabatan boleh tingkatkan lagi peraturan dan undang-undang organisasi. Contohnya di Malaysia kita ada Suruhanjaya Pencegah Rasuah, Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, di mana di sini undang-undang berkaitan dengan rasuah dapat dikuatkuasakan melalui badan inilah, di mana individu yang tidak bertanggungjawab memberi rasuah atau menerima rasuah dapat dikenakan hukuman yang setimpal. Dan yang kelima, kita ada mengelakkan penyelewengan kerja. Ini merujuk kepada pekerja pelajar. Seseorang pekerja, dia perlu laksanakan integriti. Bagaimana? Contohnya, caranya adalah elakkan seleweng atau penyelewengan dalam kerja. Contoh adalah tidak menyalahguna kuasa untuk kepentingan diri sendiri. Itu adalah contoh penyelewengan kerja. Jadi untuk mengelakkan perlu tidak ada salah guna kuasa. Dan yang paling utamanya adalah yang ini tengah-tengah ni, melaksanakan visi dan misi. Semua anggota organisasi, utamanya pekerja, majikan tadi dia mewujudkan ataupun menetapkan visi dan misi organisasinya. Siapa yang melaksanakan? Semua anggota organisasi, iaitu pekerja di bawah organisasi tersebut, supaya matlamat dan objektif organisasi tersebut dapat dicapai. Kita lihat seterusnya pelajar. Apa pula kepentingan amalan integriti dalam sesebuah organisasi? So di sini kita ada 7 dengan merujuk pada buku teks ada 7 kepentingan. Kepentingan yang pertama, mari kita lihat. Kita lihat yang pertama, poin di sini adalah menunjukkan tingkah laku beretika. Etika tadi apa? Budaya dan sikap dalam kerja. Di mana contohnya tadi contoh menepati masa, amanah, bertanggungjawab, patuh pada peraturan. Jadi bila adanya amalan integriti, kepentingan yang pertama ni dapat tunjukkan tingkah laku beretika. Jadi huraiannya adalah, kesannya adalah etika organisasi dapat dipatuhi. Yang kedua, dapat menilai sesuatu kelakuan atau tindakan dengan pertimbangan moral. Contohnya, jika ada pertelingkahan atau ada masalah yang timbul dalam sesebuah organisasi, majikan boleh menilai kelakuan atau tindakan seseorang berdasarkan rasional. Di mana seorang majikan atau ketua jabatan dapat mengambil keputusan cekap dan pantas untuk mengatasi masalah tersebut. Contohnya, itu huraian dia. Dan yang ketiga, jika adanya integriti juga, kepentingan integriti ini dapat meningkatkan sensitiviti dan accountability anggota organisasi. Apa itu accountability? Accountability di sini boleh rujuk. Maksud dia adalah, kita tengok, maksud dia adalah sikap bertanggungjawab seseorang kepada pihak yang terlibat tentang sebarang tindakan yang diambil dalam proses pelaksanaan tugasnya dan sedia memberi jawapan terhadap tindakannya kepada pihak yang berhak untuk mendapat penjelasan. Di sini maksud dia kita telah seorang pekerja telah dipertanggungjawabkan untuk melaksanakan kerja tu. Jadi apa-apa penjelasan jika dia ada buat salah contohnya, dia mestilah bertanggungjawab. Tengok di sini.
berkaitan juga dengan seseorang individu yang boleh dipersalahkan. Maknanya jika ada sesuatu kesalahan berlaku dan juga jika hasil kerja dapat dicapai, boleh juga diberi penghargaan. Jadi seseorang pekerja yang mempunyai accountability akan dipertanggungjawab sepenuhnya ke atas apa yang dihasilkannya. Jadi itulah maksud accountability dengan merujuk kepada sikap bertanggungjawab. Jadi apa kesannya? Okay, jika kita tengok apa kesannya jika tadi meningkatkan apa kata sensitivity dan accountability tadi. Jadi kesan dia adalah pelajar boleh lihat di sini. Okay, anggota organisasi yang bertanggungjawab dan komited dapat dilahirkan. Okay. Yang keempat, okay, memudahkan pengurusan sumber manusia yang berkualiti. Okay, manusia yang berkualiti. Di mana di sini pelajar, segala urusan yang berkaitan dengan kebajikan contohnya, okay, kebajikan pekerja contohnya, okay, dapat diuruskan dengan baik dan anggota organisasi akan rasa dihargai. Okay, yang kelima, okay, kepentingan amal integriti juga dapat membentuk budaya kerja yang berintegriti. Okay, di sini apa contohnya budaya kerja integriti? Di mana anggota organisasi ada sikap, okay, amalan sikap bersih, cekap dan amanah. Dan yang keenam, okay, mengekalkan imej, credibility dan reputasi organisasi. Okay, maknanya nama baik organisasi dapat dijaga dan masyarakat di sekeliling akan dapat memberi pengiktirafan kepada organisasi tersebut. Okay, memperoleh pengiktirafan dalam masyarakat. Okay, seterusnya kita tengok yang ketujuh dan yang ke-8. Okay, meningkatkan kecekapan. Cekap ni maknanya kerja dapat diselesaikan dengan baiklah, dengan efisien contohnya. Okay, jadi bila kecekapan ada dalam perkhidmatan organisasi, misi dan misi organisasi akan tercapai. Matlamat objektif akan tercapai. Dan akhir sekali, kepentingan integriti juga memperoleh keyakinan orang ramai. Okay, contohnya pelajar, jika nak dapatkan perkhidmatan di sesebuah bank contohnya, okay, kita dapat layanan yang baik sebagai pelanggan, kita dapat layanan yang sangat baik daripada pihak bank. Jadi di situ sebagai pelanggan kita akan rasa puas. Okay, rasa kepuasan kita sebagai pelanggan dengan layanan yang diberikan dapat ditingkatkan. Okay, di mana di sini dalam organisasi pelanggan perlu diutamakan. Setiap kali menyediakan perkhidmatan, fikirkan kesenangan pelanggan dan bukan kesenangan kita. Itu adalah konsep untuk pelanggan diutamakan dalam sesebuah organisasi. Jadi belajar ada 8 kepentingan amalan integriti. Okay, mari kita lihat untuk latihan pada hari ini. Okay, untuk unit 5 bahagian 1, kita ada latihan. Okay, kita lihat soalan struktur yang pertama bahagian A, 10 markah. Okay, soalan 1, maklumat di bawah berkaitan dengan keperluan sikap integriti dalam sesebuah organisasi. Okay, di mana pekerja yang berintegriti amat diperlukan dalam sesebuah organisasi. Hal ini bagi memastikan organisasi tersebut dapat berfungsi dengan cemerlang dengan sistem tadbir urus yang baik, telus dan adil. Jadi soalan pertama, okay, jelaskan maksud integriti organisasi. Okay, ini untuk tahap penguasaan 1, 2 markah. Jadi cikgu dah terangkan tadi apakah maksud integriti organisasi. Jadi maksud dia, pelajar boleh rujuk kepada slide tadi, cikgu dah terangkan. Pematuhan amalan terbaik berdasarkan apa? Pelaksanaan kod etika, piagam pelanggan, sistem dan juga proses kerja. Okey, untuk nombor 2, nyatakan cara melaksanakan integriti dalam organisasi. Okey, ini adalah 4 markah. Ada 4 lah cara. Dan kita tahu cara melaksanakan integriti kita boleh bagi dari sudut pekerja, bagaimana pekerja melaksanakan integriti dan seorang majikan ataupun ketua jabatan melaksanakan integriti. Jadi pelajar boleh ambil mana-mana cara tadi, ada 6 cara, boleh pilih 4 cara. Okey, yang pertama, contoh jawapan pertama, cadangan jawapan pertama adalah mematuhi kod etika kerja.
mengelakkan penyelewengan kerja, melaksanakan program kesedaran memerangi rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa, melaksanakan visi dan misi. Jadi ini adalah cara-cara untuk melaksanakan integriti dalam organisasi oleh pekerja dan juga majikan atau ketua jabatan. Untuk soalan 3, TP3, 4 markah. Maknanya ada 2 kat sini. Jadi pelajar perlu tuliskan satu kepentingan, huraian. Yang nombor 2, lagi satu kepentingan dan huraiannya. Jadi apa kepentingan? Ada 8 tadi pelajar. 8 kepentingan dan setiap satu kepentingan ada huraiannya. Pilihlah 2. 2 kepentingan. Mari kita lihat yang pertama. Dapat membentuk budaya kerja berintegriti. Jadi huraiannya adalah dengan itu, anggota organisasi yang bersih, cekap dan amanah dapat dibentuk. Untuk yang kedua, mengekalkan image, credibility dan reputasi organisasi, di mana sesebuah organisasi akan memperoleh pengiktirafan masyarakat. Sini akan dapat 4 markah. Untuk soalan seterusnya, soalan 2 adalah esei bahagian C. 20 markah. Situasi berikut berkaitan dengan contoh pekerjaan luar tanpa kebenaran ketua jabatan yang dilakukan oleh penjawat awam yang tidak berintegriti. Jadi kat sini adalah contoh pekerjaan luar yang tanpa kebenaran ketua jabatan atau majikan ni pelajar. Contohnya di sini bekerja secara online, berniaga online, jadi pemandu teksi atau Uber atau Grab. Ada terlibat dengan MLM atau Bitcoin dan juga berniaga pakaian dan lain-lain di dalam premis atau organisasi. Jadi sebenarnya tak boleh melakukan pekerjaan luar ni tanpa kebenaran daripada majikan. Jadi sikap tu kalau dilakukan menunjukkan bahawa penjawat awam tu adalah tidak berintegriti. Jadi berdasarkan situasi tersebut, huraikan kepentingan. Di sini soalan minta, kita tengok. Pelajar, kita tengok soalan minta kepentingan amalan integriti. Apa kepentingan yang sepatutnya diamalkan oleh penjawat awam dan soalan ni dia nak berdasarkan nilai universal. Maknanya kena bagi nilai pelajar. Kena bagi nilai 10 markah. Mari kita lihat apa cadangan jawapan. Ini adalah cadangan jawapan. Pelajar boleh semak jawapan. Kita lihat yang pertama. Bagi nilai dulu ya. Nilai yang pertama adalah rasional, nilai rasional. Nilai kejujuran. So ini adalah N1, N2. 3 adalah nilai bertanggungjawab. Ada 3 nilai. Seterusnya, kita bagilah kepentingan pelajar. Di mana? Kita lihat yang pertama. Penjawat awam, watak di sini adalah penjawat awam. Patut terapkan amalan integriti dalam sesebuah organisasi. Jadi apa kepentingan amalan integriti? Boleh tulis. Amat penting untuk, ini yang pertama, menunjukkan tingkah laku beretika dalam sesebuah organisasi. So, pelajar akan dapat 1 markah di situ untuk kepentingan. Dengan itu juga, sesebuah organisasi dapat dipatuhi 1 markah. Selain itu dapat mengekalkan imej, kredibiliti dan reputasi organisasi. 1 markah. Kita bracketkan di sini mengekalkan imej. Organisasi tersebut memperoleh pengiktirafan dalam masyarakat. Ini huraian untuk kepentingan tadi pelajar. Pelajar kena bagi kepentingan dan huraian. Seterusnya, imej dan nama baik sesebuah organisasi dapat ditingkatkan. Ini juga adalah huraian untuk kepentingan tadi, yang kekalkan imej tadi. Di samping itu juga, amalan integriti penting untuk membentuk budaya kerja berintegriti. Ini kepentingan seterusnya. Huraian dia adalah hal ini juga membentuk anggota yang bersih, cekap dan amanah. Jadi di sini, ini tadi dapat lagi 1 markah. Di total di sini adalah 3 nilai tambah dengan berapa huraian tadi untuk kepentingan? Untuk kepentingan tadi ada 7 pelajar. Ada 7. Masuklah yang inilah. Ada 7 lah. 7 tambah 3 adalah 10 markah. Pada
Okay, kita lihat soalan seterusnya. Okay, untuk B, tadi A, sekarang B. Sebagai seorang majikan dan pekerja. Okey, di sini wataknya adalah, kita tengok watak di sini. Pelajar kena baca soalan betul-betul. Kita ada majikan. Okey, majikan ni siapa? Majikan ni adalah ketua jabatan. Kita ada juga pekerja. Bagaimana cara anda? Okey, anda ni adalah saya lah, awak lah. Okey. Wataknya adalah saya. Maknanya jika awak adalah majikan, okey, bagaimana cara nak amalkan integriti? Dan jika pekerja, bagaimana cara untuk amalkan integriti? Jadi ini adalah poin untuk terangkan cara je pelajar. Jadi untuk majikan, pelajar kena terangkan cara bagaimana nak amalkan integriti. Dan sebagai pekerja, bagaimanakah saya, letakkan saya sebagai majikan, saya akan, bagaimana cara nak amalkan integriti? So kena bagi cara, boleh bahagilah disebabkan ada 10 markah. Maka pelajar boleh bagi mungkin sini 5. Okey, 5 markah, 5 cara, 5 cara. Serta huraian lah. Okey, cara boleh bagi huraian cara. Okey, pelajar cuba buat. Cuba tuliskan jawapan untuk soalan esei C, B. Untuk section bahagian C untuk B ni, cuba jawab. Dan berikut adalah cadangan jawapan daripada cikgu. Okey, pelajar boleh rujuk berdasarkan cadangan jawapan ini. So, di sini cikgu ada bagikan contoh cadangan jawapan. Sebagai seorang majikan saya. Okay, nampak tak? Wataknya adalah saya. So, amalkan integriti dengan cara. Okay, bagilah huraian cara tadi merujuk kepada slide. Bagi 5 cara. Dan di sini selepas huraikan tentang sebagai majikan. Bagaimana pula sebagai seorang pekerja? Cara sebagai seorang pekerja nak amalkan integriti. Okay, so akan dapat 10 markah. Okey, selamat menjawab. Pelajar boleh semak jawapan masing-masing. Okey, terima kasih.